Okey, simple saja untuk serangga ni, dia cuma cerita tentang bagaimana otot abdomen. Okey, sebenarnya serangga ni ada 3 bahagian, kepala, thorax. Kepala ni bahagian kepala dia lah, thorax ni dekat bahagian leher tu, abdomen daripada leher turun ke bawah, semua tu bahagian abdomen. Okey, yang macam Patricia bulatkan ni. Okey, so dekat abdomen kamu kena ingat kiri kanan bahagian abdomen ni, kiri kanan bahagian abdomen ada spirakel. Spirakel tu liang-liang kecil dekat kiri kanan dia. Okey. So kita kena terangkan tentang otot, sebab otot, tindakan otot adalah secara antagonistik, iaitu mengacut dan mengendur. So ingat first step dulu. Ingat first step, otot bagi otot bagi serangga ni, otot abdomen dia mula-mula dia kendur dulu. Okey, cuba kena bayangkan bila dia kendur apa yang terjadi pada spirakel tu. Bila kendur, tekanan dalam udara tu akan turun. Okey, dia kurang. Kemudian masa kendur tu lah udara akan masuk ke dalam spirakel. Okey, masa hembus nafas dia terbaliklah. Jadi kalau kamu senang ingat satu step ya bahagian menarik nafas ni, lepas tu yang untuk hembus nafas barulah kita macam twist balik untuk tindakan itu secara bertentangan. Tadi kita sebut otot abdomen mengendur, sekarang kita sebut masa hembus nafas, otot abdomen dia kecut, lepas tu dia beritahu tentang tekanan udara, lepas tu kita beritahu udara tu keluar melalui spirakel. Okey, itu mekanisme. Kemudian terangkan juga sikit lagi, bila udara dah masuk melalui spirakel, last kali dia akan masuk ke mana? Mekanisme yang ni pernafasan, mekanisme cara pertukaran gas nanti kita akan terang kemudian lah yang tu, tapi cikgu beritahu siap-siap bila dia masuk sini, udara masuk, nampak gambar yang kedua tu kan. Okey, bila udara masuk dalam tu, dia oksigen lah especially, dia masuk ke trakea, last kali dia punya transit dia sampai ke trakeol. Okey, dekat trakeol, hujung trakeol tu dia terus direct ke sel-sel tubuh. Masa inilah pertukaran gas respirasi berlaku. Oksigen akan masuk ke dalam sel tubuh tu, sel badan, manakala karbon dioksida selepas proses respirasi sel akan dapat karbon dioksida kan. So karbon dioksida akan meresap pula masuk ke dalam trakeol, patah balik pergi ke trakea, keluar balik melalui liang spirakel. Tu masa hembus nafas lah. Jadi proses tu sentiasa berulang-ulang dengan cepat, especially masa belalang ke serangga lain dia nak terbang. Jadi otot dekat abdomen tu dia kecut kendur dengan cepat, sebab nak ambil oksigen dan nak keluarkan karbon dioksida. Okey, boleh faham tak? Boleh Okey, yang kedua. Okey, next siapa dia nak present pula tentang pernafasan katak. Pernafasan katak. Okey, Alisha. Alisha tak ada slide. Tapi saya tak ada cikgu. Tak apa, kamu yang lain-lain rujuk buku teks ya. Rujuk buku teks muka surat 132. Okey, boleh mula. Katak ni dia ada dua mekanisme pernafasan. Dia ada kulit dan dia ada paru. Kulit digunakan, boleh cikgu? Boleh. Teruskan. Kulit digunakan sewaktu aktiviti yang tidak aktif, manakala paru digunakan untuk aktiviti yang lebih aktif. Paru tak cikgu. Tak apa. Tak kakak panggil. Okey. Apabila katak bernafas, lebih kurang macam manusia. Bila dia tarik nafas, otot dia mengendong. Otot dia
cikgu saya tak boleh cikgu. Tak boleh? Nak describe dia, saya tak boleh. Okey, tengok dalam okey, tak apa, semua orang rujuk yang buku teks. Kita start daripada bila kita nak explain tentang mekanisme, kita kena bagi tahu dua perkara lah. First, apa yang berlaku pada semua badan-badan dia tu, semua struktur yang terlibat dalam pernafasan tu. Especially kita akan terangkan dulu first macam mana dia nak tarik nafas, dan kemudian apa yang berlaku semua tu, dan baru kita terang tentang hembus nafas. Okey, dekat katak kena faham apa yang ada pada katak. So katak dia ada mulut, dia ada hidung, lubang hidung, kemudian dia ada glotis. Okey, so tiga-tiga tu mesti disebut bila kita explain. Okey, contoh. Mula-mula kita explain tentang tarikan nafas dulu. So kita start dulu. Apabila katak dia nak bernafas, okey, kita kena bayangkan udara tu masuk ke mana dulu. Udara akan masuk melalui lubang hidung. Okey, bila dia masuk ke lubang hidung, ada dua lagi benda yang akan berlaku, iaitu glotis dia tertutup. Glotis ni macam ruang di antara mulut dengan paru-paru. Okey, ruang antara rongga mulut tu dengan paru-paru. Okey, jadi glotis tu tertutup dulu. Glotis tertutup, dasar rongga mulut diturunkan. Udara masuk, okey. Udara masuk melalui lubang hidung, mulut dan glotis tertutup. Dasar rongga mulut diturunkan. Okay, kena bayang kat sini mulut tutup, tapi rongga mulut diturunkan. Boleh bayang tak? Macam kita kembungkan kita punya pipi semua, tapi kita tutup mulut. Boleh bayang tak? Katak kan kita boleh nampak dia macam duk kembung-kembung tu kan. Bila masuk kembung tu, maksud dia sekarang udara dah masuk. Kamu kena imagine ni ya. Udara masuk ikut lubang hidung, mulut dia tutup, tapi rongga dalam mulut tu diturunkan. Dibagi besar. Lepas tu glotis tutup. So apa yang berlaku selepas perkara tu berlaku, selepas dia buat tindakan tu, kita kena explain tentang tekanan udara. Bila dia buat macam tu, udara masuk kot liang hidung, glotis tertutup, dasar rongga mulut diturunkan, tekanan udara jadi rendah. Sebab dia isi padu banyak, dia macam fizik kan. Bila isi padu bertambah, tekanan berkurang. Bila tekanan berkurang, lagi banyak udara masuk kot dia punya rongga hidung, melalui lubang hidung. Okey, lepas habis tu glotis akan buka. Bila glotis buka, lubang hidung akan ditutup pula, sebab dia tak bagi udara tu keluar. Dia nak pastikan udara yang ada oksigen tu terus masuk melalui glotis. Okey, glotis terbuka, lubang hidung tertutup, dan dasar rongga mulut naik. Naik tu sebab dia nak pastikan udara dalam mulut tu ditolak semua terus masuk ke dalam paru-paru melalui glotis yang terbuka. Jadi kita kaitkan pula dengan tekanan udara. Tekanan udara yang meningkat, dia tolak udara masuk dalam paru-paru. Sebab cikgu tak sedia slide yang ni, kamu kena rujuk buku teks. Yang ni semua cerita tentang tarik nafas. So keyword dekat tarikan nafas ni, kita kena explain first kali lubang hidung dia. Udara masuk kat dalam lubang hidung, glotis tertutup. Lepas tu kena explain tentang tekanan udara. Lepas tu kita masuk bagi tahu pasal tekanan udara meningkat atau berkurang. Okey, faham yang tu? Okey, kemudian kita explain tentang hembus nafas. Okey, hembus nafas kena bayang sekarang ni udara duduk dekat paru-paru dah. So apabila paru-paru mengecut, udara proses pertukaran gas pun dah selesai dekat paru-paru dia. Udara akan disingkirkan. Lepas tu dekat situ tekanan abdomen dan sifat kekenyalan paru-paru tu akan menolak udara tu keluar melalui lubang hidung. Jadi proses tu berterusan, berulang-ulang. Sampailah dia mati, esok barulah proses tu akan stop. Okey, itu mekanisme pernafasan katak. So nanti kalau buat nota highlight perkara-perkara yang cikgu sebut tadilah, tentang struktur dia, tentang tekanan udara, yang tu nak terangkan mekanisme pernafasan dia. Okey, boleh faham tak? Nampak beza kan antara serangga dengan katak. So katak tu dia dah ada sedikit evolusi dan perkembangan dia dah lah. Sebabnya tadi kalau serangga, sistem apa yang terlibat? Sistem apa yang terlibat dalam untuk pernafasan bagi serangga? Trakea. Trakea kan. Trakea, lepas tu
dia punya struktur tracheal. Okey, sistem kita panggil sistem trachea, struktur dia adalah tracheal. Tapi kalau katak, struktur dia adalah peparu. Walaupun tadi kita explain tentang kulit, tapi untuk mekanisme pernafasan kita akan terang tentang peparu. Walaupun kulit pun terlibat, tapi untuk penerangan kita biasanya kita sebut tentang pertukaran gas dekat peparu lah. Macam mana udara masuk daripada lubang hidung tu sampailah pertukaran gas berlaku dekat paru-paru dan udara tu keluar balik. Itu tentang mekanisme. Boleh? Ada soalan boleh type. Boleh type. Kalau tak mau cakap boleh type. Kalau nak tanya apa-apa boleh kita settlekan soalan. Senang kan nak ingat yang ni? Boleh faham tak? Boleh ke? Okay, good. Boleh. Okay, senang je kan? Okay, next. Siapa pula nak explain tentang ikan? Saya ya. Okay. Syazwan. Okay, good. Saya kena terang aja kau. Ya. Boleh kah? Boleh. Boleh ya. Boleh. Mekanisme pernafasan ikan. First sekali, mekanisme pernafasan ikan dibantu oleh mulut dan operculum. Ikan melakukan ventilasi dengan berenang dan dengan membuka dan menutup operculum. Syazwan, buat slideshow bagi besar. Boleh, sebab kalau tengok dalam phone dia jadi kecil. Boleh tu tak? Slideshow bawah. Ni saya dapat slideshow. Kat bawah tu. Ya. Dekat bawah bawah kamu punya laptop tu kan ada gambar macam skrin kan? Ya. Tekan yang tu. Dah tekan tak? Dah ya. Okey. Boleh teruskan lah. Boleh. Okey, first kali tarikan nafas. Tarikan nafas berlaku apabila mulut dibuka, bahagian dasar rongga mulut diturunkan. Pada masa yang sama, ruang operculum dibesarkan dan bukaan operculum ditutup. Ini mengurangkan tekanan di dalam rongga mulut. Air dari luar mengandungi oksigen terlarut memasuki mulut. Okey. Hembusan nafas pula apabila mulut ditutup, bahagian dasar rongga mulut dinaikkan. Air akan mengalir melalui lamela insang dan pertukaran gas antara darah dengan air berlaku secara resapan. Pada masa yang sama, otak operculum mengendur dan ruang operculum dikecilkan. Isi padu rongga mulut dikurangkan dan tekanan di dalam rongga mulut menjadi lebih tinggi daripada tekanan di luar. Tekanan yang tinggi menyebabkan air mengalir keluar melalui bukaan operculum yang terbuka. Itu sahaja. Okey. So, apa yang kamu faham tentang struktur ikan kat sini? Apa yang ruang bahagian mana yang air boleh keluar masuk tu? Dia masuk melalui mulut, lepas tu air terkeluar melalui mana? Operculum. Okey. So, kamu semua tahu tak kat mana operculum tu? Yang kecil. Yang macam telinga dia tu kan? Bukanlah telinga ikan tu. Tapi kalau macam kita nak explain kat adik-adik kita, ni telinga dia macam tu lah. Bawah operculum tu ada insang, betul tak? Macam kita nak pergi beli ikan tu, kita selak operculum dia lah sebenarnya. Kita selak operculum dia, kita nampak insang kat bawah. Sebenarnya air daripada mulut ikan tu akan keluar melalui operculum yang terbuka. Masa air
masa yang keluar tu dia bawa sekali dengan udara yang mengandungi oksigen. Masa itulah berlaku proses pertukaran gas respirasi. So sebelum benda tu berlaku, explain detail dia, kena cerita macam mana mula-mula mulut dibuka. So senang je kalau kamu nak fahamkan, masa kita baca tu kita kena bayangkan apa, kita kena jadi macam ikan. Kita kena bayangkan kita tu ikan, lepas tu mulut kita buka. Macam tu kan, cara macam tu lagi kita mudah ingat. Okey, kena bayangkan mula-mula mulut dibuka. Macam mana mulut tu dibuka? Dasar mulut dibuka tu maksudnya dasar tu bahagian bawah. Dasar rongga mulut kita bawa turun. Kan ikan kan, bila kalau kamu perhati betul-betul macam ni ikan bernafas, dia akan buka mulut, tutup mulut kan. Okey. Apa yang berlaku masa tu bila bila ikan tu buka mulut dia, ruang operculum tu akan dibesarkan dan bukaan operculum ditutupkan. Okey, ruang operculum dengan bukaan tu benda yang berbeza. Ruang operculum tu maksudnya macam katak tadilah. Ruang mulut dia, bila katak tu dasar mulut diturunkan, ruang dia jadi besar. Sama macam ikan. Bila ikan bukakan mulut dia, dia punya mulut tu diturunkan, ruang operculum tu dibesarkan. Tapi masa tu, bukaan operculum itu ditutup balik. Ditutup dulu. Okey. Tujuan dia buat macam ni, ikan buat macam ni sebab dia nak mengurangkan tekanan udara dalam rongga mulut. Bila tekanan udara dalam rongga mulut tu dikurangkan, air dekat luar tinggi tekanan dia akan masuk dalam mulut. Sampai satu ketika baru dia tutup mulut. Okey. Sekarang tadi yang tarik nafas tu masa dia buka mulut. Ikan tu bila nak hembus nafas dia akan tutup mulut. Okey. Kemudian bahagian dasar rongga mulut dinaikkan. Air yang tadi dia tak boleh nak pergi mana dah, dia akan keluar melalui operculum. Masa itulah operculum akan dibuka. Sekarang kita kena explain lah air tu dia lalu mana. Air tu akan melalui lamela. Sebab kita tahu struktur respirasi bagi ikan adalah insang termasuk filamen dengan lamela. Ingat insang tu, sebab dalam insang tu ada filamen dengan lamela. So kat situlah berlaku pertukaran gas. Jadi bila berlaku dekat situ, tekanan yang tinggi tu menyebabkan air mengalir keluar melalui bukaan operculum yang terbuka. Yang ni mekanisme. Mekanisme maksudnya kita cerita apa yang berlaku dekat start daripada masuk pada awal tu sampailah berlaku dekat struktur respirasi. Kita nampak macam ada persamaan kan. Daripada serangga tadi, lepas tu katak, lepas tu ikan. Persamaan dia kita cerita tentang isi padu udara, cerita tentang tekanan. Apa yang berlaku antara isi padu dengan tekanan tu disebabkan tindakan ikan, tindakan katak, tindakan serangga. Okey, kalau serangga tadi abdomen dia. Kalau katak tadi dia buka dasar mulut dia, epiglottis semua tu. Kemudian kalau ikan tercerita pasal buka mulut, operculum semua tu. Semua tu adalah keyword-keyword yang kamu kena highlight lah bila kita explain tentang mekanisme haiwan tadi dalam pernafasan. Okey. Alright. Okey, next. Kita tengok ni untuk diri kita sendiri ni. Yang ni lagi senang kita nak imagine sebab duduk kat badan kita je ni. Okey, mekanisme pernafasan manusia. Okey, siapa? Abid ya saya. Okey. Tak keluar. Cikgu biasa, cikgu saja nak bagi kamu biasa. Nanti kamu masuk matrik, kamu masuk U, memang selalu kena present macam ni lah. Jadi kita belajar dulu awal ni. Sebab cikgu tengok anak-anak cikgu pun kerja duk kena present. Jadi kan cikgu pun nak try kat kamu lah. Kita lama-lama kita biasa lah. Okay. Alright. Mula-mula Abid. Okay. Mekanisme pernafasan manusia. Jadi kita tengok apa struktur respirasi manusia. Kita ada rongga hidung, trakea, bronkus, bronchol dan paru. Mekanisme pernafasan manusia ni terbagi kepada dua, iaitu tarikan nafas dan hembusan nafas. Tarikan nafas. Otot interkostal luar mengecut manakala otot interkostal dalam mengundur. Tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah depan.
otak diafragma mengecut dan diafragma turun ke bawah menjadi leper dan mendatar. Kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah dan tekanan rongga toraks berkurang. Tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar mendesak udara masuk ke dalam paru-paru. Hembusan nafas. Otot interkostal luar mengendur manakala otot interkostal dalam mengecut. Tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Otot diafragma mengendur dan diafragma melengkung ke atas berbentuk kubah. Kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toraks berkurang dan tekanan rongga toraks bertambah. Udara didesak keluar daripada paru-paru. Ni compression side to side, tindakan sangkar rusuk dan diafragma. Perbezaan tarikan dan hembusan nafas. Tarikan nafas. Okey. Udara masuk diafragma bergerak ke atas dan luar, mengecut dan mendatar. Isi pandu rongga toraks bertambah dan tekanan udara dalam rongga toraks berkurang. Udara masuk ke paru. Hembusan nafas mengendur, bergerak ke bawah dan ke dalam, mengendur dan melengkung ke bawah. Isi padu rongga toraks berkurang dan tekanan udara dalam rongga toraks bertambah. Udara dihembus keluar dari paru-paru. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih semua yang present. Alhamdulillah. Okey, yang ni sebenarnya masa form 3 kita dah belajar kan. Cuma kita ulang balik sekali lagi dalam biologi tingkatan 4 ni. Okey. So untuk manusia kena ingat keyword dari segi dia punya struktur, start daripada kita tarik nafas. So otot-otot dekat sini kita kena dah tahu nama dia. So masa dekat serangga tadi tak perlulah tahu nama otot tu secara spesifik. Dekat serangga, dekat belalang tadi kan kita hanya sebut otot tu mengecut dengan mengendur saja. Tapi untuk manusia kamu kena tahu dah nama otot tu apa. Okey, tarikan nafas. Tarikan nafas kita kena tentang otot, nama dia otot interkostal luar. Apa yang berlaku? Otot tu akan kecut dulu. Bila kecut, otot interkostal dalam mengendur. So pairing dia otot interkostal luar dengan otot interkostal dalam. Okey, tarik nafas, ingat tarik nafas, yang luar tu kecut dulu. So bila benda tu berlaku yang first tu, tindakan ni akan dia macam bagi efek dekat siapa? Dia bagi efek dekat sangkar rusuk. Bila buat macam tu, masa kamu tengah duk explain ni, masa kamu baca dan buat ulang kaji tu, kamu sendiri kena tarik nafas. Baru kita boleh faham apa yang berlaku kat diri kita tu. Okey. So sangkar rusuk dinaikkan ke atas. Semua orang tarik nafas. Sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah depan. Dalam bio ni keyword-keyword tu penting lah, baru nak kamu dapat faham lebih detail. Okey. Kemudian ada lagi kamu kena ingat otot yang ketiga, iaitu otot diafragma. Okey. Otot diafragma mengecut. Dia sama macam otot interkostal luar. Otot interkostal luar kecut, otot diafragma pun kecut. Okey. Dan turun ke bawah menjadi leper dan mendatar. Okey. Masa form 3 kamu ada buat kan model menggunakan balang tu kan? Ada. Okey. Bila kamu explain masa buat model tu, kita boleh faham masa kita tarik ke bawah tu, balon tu akan kembung. Betul? Kita tarik plastik ke bawah, siapa buat dengan plastik dia tarik ke bawah, nampak balon terkembung. Itulah sebenarnya apa berlaku pada otot diafragma kita. Dia turun ke bawah, dia jadi leper dan mendatar. So kedua-dua pergerakan ini, pergerakan apa tu? Pergerakan otot diafragma tu tadi tu menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah, tekanan rongga toraks berkurang. Jadi kamu nampak dekat sini, tadi kita explain tentang serangga, kita explain pasal kata ikan, semuanya bila kita nak tarik nafas saja kita kena bagi isi padu bertambah dalam kita punya rongga toraks tu, kita nak bagi tekanan berkurang. Tindakan kita buat tu sebenarnya kita nak menambahkan isi padu dalam ruang toraks, rongga toraks kita tu. Bila tekanan berkurang, barulah udara daripada luar yang tinggi tu tekanan dia akan tolak masuk. Kalaulah ada masalah dekat diafragma kita, contoh orang tu accident, okey, kena hentaman dekat dia punya badan, rosak dia punya diafragma. So dia tak boleh nak bernafas sebab diafragma dia tu tak boleh
ditarik ke bawah. Mungkin dia tulang rusuk dia problem kan, dia accident kan. Lepas tu dia kena terpaksa guna mesin alat pernafasan tu, ventilator tu kan. Itulah sebab diafragma tu dia tak berfungsi. Semua tujuan dia nak bagi isi padu bertambah, tekanan berkurang, udara boleh masuk. Kalau dalam kes manusia ni, dia masuk melalui lubang hidung lah kita punya udara tu. Okey. Jadi tekanan atmosfera yang lebih tinggi dekat luar mendesak udara masuk ke dalam paru-paru. Okey. Kemudian hembusan nafas. Okey, hembusan nafas otot interkostal luar. Okey, yang ni senang lah bila kamu dah faham tentang tarikan nafas, kita switch saja. Kita switch saja yang pasal otot interkostal tu dia akan kendur. Yang luar kendur, yang dalam mengecut. Okey, sangkar rusuk tadi digerakkan ke bawah dan ke dalam. Okey, diafragma pula melengkung ke atas. Melengkung ke atas. Macam dalam model tu kita tolak plastik ke atas. Bayangkan dia punya plastik tu dia melengkung. Macam itulah berlaku pada diafragma kita. Okey, dalam kes ini udara akan didesak keluar supaya kita hembus nafas. Okey, bila sebut mekanisme pernafasan, semua cerita pasal tarik nafas dan hembus nafas. Okey, sebenarnya banyak lagi untuk kamu punya silibus ni. Kita bandingkan 4 sajalah organisma. Okey, serangga, katak, ikan dengan manusia. Okey, faham Okey. Ada soalan tak kat ni? Nampak keyword-keyword untuk setiap organisma kan? Okey. So kita tengok perbandingan. Okey, yang ni yang selalu ditanya dalam peperiksaan. Bila sebut perbandingan, kita kena sebut persamaan dan perbezaan. Kalau sebut perbezaan, kita bagi tahu perbezaan saja. Okey. Okey, Patricia sambung balik sebab dia punya serangga tu sikit kan. Cikgu bagi 2 task kat dia. Okey, baik. Membanding dan membezakan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dan haiwan. Okey. Persamaan, manusia dan haiwan mempunyai Persamaan. Manusia dan haiwan mempunyai struktur khas berotot untuk mengembang dan mengecutkan rongga pernafasan. Macam otot abdomen, otot interkostal, otot diafragma. Seterusnya, mekanisme pernafasan melibatkan perubahan isi padu dan tekanan dalam rongga pernafasan. Perbezaan. Bagi liang pernafasan serangga spirakel, ikan mulut dan operculum. Lepas tu katak dan manusia pula lubang hidung. Terusnya struktur yang membantu pernafasan. Serangga, toraks, abdomen. Untuk ikan, operculum dan rongga mulut berotot. Katak, rongga mulut dengan dinding yang berotot. Akhir sekali manusia, diafragma, sangkar rusuk dan otot interkostal. Untuk mekanisme pernafasan pula, serangga dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot abdomen. Ikan dibantu oleh pergerakan dasar rongga mulut dan otot operculum. Katak dibantu oleh pergerakan pantas, dasar rongga mulut dan sifat kekenyalan peparu. Akhir sekali manusia dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot interkostal dan otot diafragma serta pergerakan sangkar rusuk ke atas dan ke depan serta ke bawah dan ke dalam. Okey. So yang ni lah kita nampak empat-empat organisma ni, perbezaan dan persamaan dia. Okey. Cikgu nak share soalan yang pernah naik pada tahun 2018. Okey, saat cikgu share screen. Saya stop masa. Okey. Stop sharing.
Nampak ke? Nampak tak? Nampak ya. Okey. So ini soalan 10 markah 2018 soalan SPM. Okey, perbincangan soalan esei ni soalan esei. Okey, dia bagi satu gambar untuk manusia, kemudian dia bagi gambar ikan. Ini soalan dia. Terangkan persamaan dan perbezaan struktur organ respirasi. Okey. Dia tak bagi tahu organ respirasi itu apa pada manusia. Kemudian dia tak bagi tahu organ respirasi itu pada ikan. Cuma dia bagi gambar. Kita tahulah paru-paru insang kan, sebab kita dah tahu. Okey. Sebenarnya ni soalan direct jugalah. 10 markah. Okey. So, nampak persamaan. Kita bagi tahu first dulu. Struktur respirasi bagi manusia ialah alveolus, okey, di paru-paru. Struktur sebab dia yang tadi organ. Soalan yang tadi ni ditunjuk gambar tu organ. So bila struktur kita sebut alveolus. Okey. Kalau ikan, filamen dengan lamela insang. Okey, kemudian baru kita explain tentang persamaan. Okey. So yang biru ni kalau soalan tentang terangkan, kamu kena bagi fakta dan explanation. Facts dengan explanation. So yang first ni untuk filamen dan lamela insang dan alveolus ni kedua-duanya kita rangkum kedua-duanya sebab persamaan kan. Okey, mempunyai nisbah jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Yang ni dia punya explanation. Pertukaran warna merah ni adalah explanation dia. Kadang-kadang student dia buat yang ni saja. Kedua-dua filamen dan alveolus ada nisbah jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Stop. Yang tu dia stop kat situ. Dia tak habang pun kenapa. Jadi untuk esei yang baik, dia kena ada facts, fakta dia ada nisbah jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Explanation dia untuk apa? Untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, so dapatlah satu markah kat sini. Okey. Struktur yang nipis. Kan alveolus nipis. Dia punya alveolus tu nipis setebal satu sel kan. Kemudian insang pun dia punya nipis. Lamela pun, filamen dengan lamela nipis. Kalau nipis, kita explain tentang mudah resap. Mudah resap gas respirasi. Okey. Selain itu, tak payah ulang balik lah. Kita nak ulang balik lamela dan alveolus, tak payah. Jadi pemeriksa dia faham lah kita nak explain tentang alveolus dengan filamen dengan lamela. Kita explain tentang sentiasa lembab. Lembab ni untuk apa? Untuk ingat perkataan larut kan? Memudahkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Lepas tu, fakta yang keempat, ada jaringan kapilari darah yang banyak. Kenapa? Supaya gas respirasi dapat diangkut. Ingat cikgu explain last week kan? Kalau pasal darah, kita kena mention tentang pengangkutan. Angkut. Darah tu kerjanya nak angkut. Okey. Okey, itu baru persamaan. Okey, perbezaan. So, ini markah-markah dia lah. Okey. Perbezaan. Okey, untuk esei, kamu boleh buat dua cara. Sama ada kamu nak buat dalam bentuk ayat macam ni, ataupun nak buat dalam bentuk jadual. Saya cikgu tunjuk macam mana kita nak buat jadual tu. Okey, macam dalam kes ni, nampak manusia mempunyai sepasang peparu. Okey, manakala ikan mempunyai 4 pasang insang. Okey, dekat sini dah habaq tentang perbezaan antara kedua-duanya. Kemudian manusia mempunyai bilangan alveolus yang banyak untuk menambahkan jumlah luas permukaan, manakala ikan mempunyai struktur filamen dan lamela. Okey, ni dia macam ulang balik. Kamu bolehlah, kalau kita belajar BM, kita boleh simplify lagi kan. Menambahkan jumlah luas permukaan. Kedua-duanya mempunyai bilangan alveolus dan pandailah kita buat ayat tu. Okey. Kemudian kita cerita tentang kedudukan. Peparu ada dalam sangkar rusuk. Insang dilindungi oleh operculum. Okey, peparu dihubungkan dengan udara luar melalui salur udara di hidung, trakea, bronkus dan bronkiol. Alveolus, manakala insang dalam operculum bersentuhan terus dengan air. Okey. Setengah pelajar dia suka buat macam ni. Okey. Tapi risiko dia takut dia tertinggal nak buat perbezaan. Macam dalam satu ayat tu dia seronok cerita pasal manusia, dia lupa nak habaq pasal ikan. Okey. Ada student dia suka buat cara berbeza macam ni.
Ikutlah kamu selesa macam mana. Kalau cikgu nasihatkan buatlah bentuk perbezaan macam ni lebih mudah. Kan, sebab kita alert lah kat mana kita tertinggal. Dia boleh buat dalam bentuk jadual. Okey, jangan ceritalah manusia ada sepasang peparu. Okey, ikan ada 4 pasang insang. Tapi make sure yang ni risiko dia, takut kita bila kita buat jawapan, kita suka nak buat dalam bentuk yang sangat ringkas. Kadang-kadang kita buat macam ni. Manusia kita tulis saja peparu. Peparu apa? Kita kena habaq lah apa dia. Kena explain sikit lah kat sini kan. Lepas tu macam ni, ada setengah student dia tulis alveolus banyak kat sini. Ni alveolus sikit, tak ada alveolus, ada filamen saja. Macam tu. Jadi macam tak berapa lengkap. Kalau nak buat dalam bentuk jadual, kamu betul-betul kena buat bagi lengkap lah ayat dia tu. Okey. Ada bilangan alveolus yang banyak untuk menambahkan jumlah seluar permukaan. Ni samalah. Cikgu ulang balik lah ayat tadi, cuma buat dalam bentuk perbezaan. Okey, ini soalan kedua. Ni soalan SPM juga. Cikgu ambil SPM. Okey, banding dan bezakan. Banding dan bezakan maksudnya kita kena bagi tahu persamaan dan perbezaan. Mekanisme. Macam soalan tadi, dia nak struktur. Kamu kena faham soalan dia. Banding dan bezakan mekanisme pernafasan bagi organisma X dan organisma Y. Kemudian dia bagi gambar ni lah. Dia bagi gambar ni, yang ni kita panggil rangsangan, gambar rangsangan. Kadang-kadang kita tak ada idea, tapi bila kita tengok ada gambar macam ni, kita terus dapat idea macam mana kita nak explain dalam kita punya soalan esei. Okey, persamaan. Yang ni lah macam yang dalam buku teks, cikgu ambil jawapan memang dalam buku teks. Bila cek dengan skema memang sama. Jadi buku teks tu kamu jangan tinggal. Walaupun kamu dah ada buku rujukan yang hebat-hebat, jangan tinggalkan buku teks. Okey, buku teks tu walaupun susunan dia macam agak ringkas, tapi semua fakta yang digunakan untuk pemeriksaan SPM adalah buku teks. Yang ni macam tadi Patricia terang lah. Kemudian perbezaan. Perbezaan kita buatlah bentuk jadual lebih mudah. Melibatkan sistem trakea, peparu, otot abdomen. Cerita tentang ni lah. Yang ni cikgu akan share nanti. Untuk tugasan hari ni, kamu salin dalam buku esei sebagai homework. Boleh So ada soalan dah untuk bab ni? Kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.